Assalamualaikum and hi everyone. So in the previous class, kita dah habiskan chapter 5, 5.1 and 5.2. So hari ni kita nak sambung chapter yang baru iaitu chapter 6, Integration of Exponential, Logarithmic and Trigonometric Function. Okay, so topik ni agak panjang lah. Sebab kita akan tengok macam mana integrate tiga benda iaitu exponent, log and trigo. Okay. So kita tinggal lagi 2 chapter iaitu chapter 6 and chapter 7 and then kita habis syllabus. Okay. So hari ni kita akan tengok 6.1. So 6.1 adalah integration of exponential function. So sebelum ni kita dah belajar dah macam mana nak integrate x. Okay, contohnya kita nak integrate x dx. So cara dia adalah kita akan tambahkan 1 dan bahagikan dengan dia punya hasil tambah and then tambah c. So kita akan dapat x kuasa 2 bahagi dengan 2 tambah c. Okay, so ini adalah cara biasa ataupun basic macam mana kita nak integrate. Tetapi dia berbeza dengan eksponen di mana kalau kamu ingat lagi, kita ada belajar cara nak differentiate eksponen. Okay, so cara nak differentiate eksponen, kita akan dapat eksponen tu semula lah. Okay, eksponen x. So kita tahu integration ni adalah reverse process of integration. Reverse process of differentiation. So maksudnya kalau lah kita reverse balik, so kita akan dapat, okay, kita integrate eksponen dx. So kita akan dapat balik eksponen x. Cumanya kita kena tambah c. Okay, so ingat integrate eksponen akan dapat eksponen x semula. So tak payah tambah 1 ataupun bahagi dengan apa-apa nombor. Okay, so ini adalah untuk yang eksponen x. So kalau kita ada dia punya power tu adalah function. Contohnya ax plus b. Okay, so kalau kamu ingat lagi, bila kita nak differentiate eksponen, apa yang kita buat, kita akan salin balik. Kita akan salin balik dia punya eksponen. And then kita akan darabkan dengan hasil differentiate dia punya power. So which is kita akan dapat A. Okay, so jawapan dia kita akan dapat A darabkan dengan eksponen AX plus B. Okay, so sama juga dengan integrate. So kita akan reversekan dia. Okay, so kalau differentiate kita akan darab. So kalau integrate AX plus B dx, so kita akan salin balik sama juga. Cumanya kita akan bahagi. So bahagi dengan hasil differentiate dia punya power which is sama dengan A and then tambah C. Okay, so inilah cara dia macam mana kita nak integrate eksponen. Okay, so ingat dalam kepala masing-masing, bila kita integrate eksponen, kita akan dapat eksponen x semula. Jangan buat tambah 1 and then bahagi dengan dia punya hasil tambah. Itu hanyalah untuk x sahaja. And then kalau kita ada eksponen ax plus b, and then kita salin balik and then bahagikan dengan dia punya hasil differentiate dia punya power, iaitu ax plus b bahagi dengan a tambah c. Okay, so ini adalah basic macam mana kita nak integrate eksponen. Okay, so kalau kita ada complicated punya function, so kita akan gunakan integration by substitution. Okay, so sekarang kita nak tengok soalan yang pertama. Okay, untuk soalan yang pertama, kita ada A, B, C dengan D. So kalau kamu tengok untuk yang pertama, kita ada integrate 1 over exponent 7x dx. Okay, so kalau kamu tengok kita punya eksponen ni berada di bawah. So dia tak boleh berada di bawah, so kita kena naikkan atas dulu. And then barulah kita boleh integrate. So integrate ni kita akan dapat negative 7x bahagi dengan
Okay, so kita akan bahagikan dengan hasil differentiate dia punya power. So hasil differentiate dia punya power adalah negatif 7. And then jangan lupa tambah C. Okay, so dia punya tu boleh bawa turun. So kita akan ada negatif eksponen 7 eksponen 7x tambah C. Okay, so ni adalah soalan 1A. So untuk yang B, so yang B ni kita boleh nak terus integrate. So kita kena expand. So expand ni satu-satu lah. Okay. So ni darab ni darab ni. So ingat balik macam mana kita nak darabkan eksponen. So eksponen X darabkan dengan eksponen X sama dengan eksponen X tambahkan dengan X. So kita akan dapat eksponen 2X. So eksponen 2X. And then X tolak dengan X, kita akan dapat eksponen kosong. And then negatif X tambah X sama dengan eksponen kosong. Tambahkan dengan eksponen negatif 2X. So eksponen 0 adalah sama dengan 1. Eksponen 0 sama dengan 1. So kita ada eksponen 2X tambah 2 tambah eksponen negatif 2X. So dah expand barulah kita boleh integrate. So ini integrate macam biasalah. Integrate eksponen 2x, integrate 2 dengan integrate eksponen negatif 2x. Okay. And then yang C ni pun sama. So yang eksponen ni kita kena bawa naik atas dulu baru boleh integrate. And then untuk D pun sama. Kita kena expand dahulu baru kita boleh integrate. Okay. So yang E pun tak ada masalah. Cuma eksponen kuasa 3. So eksponen kuasa 3 ni dia adalah constant. So bila constant, bila kita integrate, so kita akan dapat eksponen 3. So darabkan dengan X tambah C. Okay. Itu ni jawapan dia. Okay, so basically itu adalah untuk soalan yang pertama. Sekarang kita tengok soalan yang kedua. Okay, soalan yang kedua lebih kurang sama je dengan soalan yang pertama. Cuma saya nak discuss soalan D dengan soalan G. Okay, soalan D. So, kalau you tengok. Okay, soalan D. So, kita integrate 5 ln eksponen X dx. So, first kali kita buat keluar constant. So, tinggallah ln eksponen X dx. Okay, so sekarang ni rasanya dalam video pun dah tunjuk kalau ln bertemu dengan eksponen dia akan dapat sama dengan 1. So yang ini kita akan dapat, so X ni basically kita bawa turun. So darabkan dengan 1 and then dx. Dan barulah kita boleh integrate. So integrate X akan dapat X kuasa 2 bahagi dengan 2 tambah C. So inilah dia punya jawapan. Okay. And then soalan G. Soalan G kita ada integrate eksponen X tambah eksponen negatif 3X bahagi dengan eksponen X. Okay, so bila keluar soalan macam ni, tak kisahlah integrate ke differentiate ke, saya recommend untuk kamu pecahkan dia kepada 2 bahagian. Okay, so ini adalah sama dengan eksponen X bahagi dengan eksponen X tambah eksponen negatif 3X bahagi dengan eksponen X dx. Dan dah macam ni barulah kita boleh integrate. Kita boleh simplify dulu 1. So yang ni dia akan jadi tolak lah. Negatif 3X tolakkan dengan X. So akan dapat 1 tambah eksponen negatif 4x dx. Okay, and then barulah kita integrate. So integrate 1 akan dapat x tambah eksponen negatif 4x bahagi dengan negatif 4 dan tambah c. Ataupun jawapan dia x. So negatif 4 ni darabkan dengan positif, dia akan jadi tolak 1 over 4 eksponen 4x tambah c. Okay, so itu adalah untuk soalan G.
Okay, so itu adalah soalan pertama dengan kedua. So next video kita akan tengok soalan yang seterusnya.